Tengok maknanya. Dan sesungguhnya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia ialah Allah, bukan makhluk sesama makhluk. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan kami lebih dekat kepadanya. Dengan siapa? Kami itu maksudnya Allah. Lebih dekat dengannya. Dengannya itu apa? Kembali kepada manusia. Dari urat lehernya, dekat sungguh Allah. Iaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Dalam Quran disebut Raqibun Atid. Raqib dan Atid. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kita ucap ke, terlintas dalam hati ke, semua malaikat itu catat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiupkan sangkakala. Itulah hari yang telaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kami berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Surah Qaf ayat 22 hingga 16. Tuan-tuan tengok dalam ayat ni. Tengok kalau tafsir dia kata apa? Allah jadikan manusia ni, Allah tahu apa yang ada dalam hati dia. Sebab tu dalam Quran kata apa? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari ni tak berguna harta kita, anak pinak kita, kecuali hati yang sejahtera. Maksud dia sejahtera tu apa? Hati yang ikhlas. Sebab tu Allah tahu apa yang dalam hati kita. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, betul ke hati ni ada? Hati tu ada. Kan? Hati tu ada. Tak betul ke yang kata hati tu? Bang, tuan-tuan tengok muka saya. Tuan-tuan dah bisik tak? Kuliah lagi kena balik awal. Betul tak? Ish, kalau lambat lagi, tu, dia main tu. Walaupun tuan-tuan tengok muka saya, tapi dia duk main. Ish, baita aku parking kunci, tak kunci lah. Tu dia main. Itu namanya hati. Beza hati dengan akal. Akal ni macam mana? Tengok. Saya tanya tuan-tuan. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Tuan-tuan guna hati ke akal? Tuan-tuan akan gunakan akal. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah Abdullah Khairi. Tidak, guna akal hati. Saya tanya, okey, siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Tengku Abdul Rahman. Katalah ada seorang tu jawab, Tengku Abdul Rahman, Ustaz. Ada seorang tu bilik, hang jawab, aku pun boleh. Itu hati. Sebab hati ni tuan-tuan, maka dia disebut sebagai mutiara yang cukup hebat. Sebab itulah kalau tengok dalam hijrah dimulakan dengan hadis Ibnu Umar, innamal a'malu binniyat. Setiap mula perbuatan dengan niat. Sebab tu hati ni tuan-tuan, dia main untuk kita nak niat. Macam sembahyang, Allahu Akbar. Kita kena bezakan sahabat, dengan akal, fikiran dengan niat. Kalau ada Allah sahaja ku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, itu bukan niat, itu ialah ingat. Nanti dah, kalau ada Allah, itu bukan niat, itu ingat. Kita duk fikir, saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, itu ingat, itu otak. Hati ni benda terlintas. Mai tu sembahyang maghrib ni, Allahu Akbar, dia. Sebab tu kita kena beza tuan-tuan. Sebab tu dalam ibadat ni pertama, niat kena betul. Sahabat tuan-tuan. Dan yang kedua, perbuatan juga kena betul. Niat betul, cara kena betul. Saja aku nak sembahyang maghrib. Maghrib 3 rakaat, tiba-tiba kita buat sampai 8 rakaat. Cara tak betul. Kita nak pergi Mekah, niat betul dah nak pergi Mekah, tiba-tiba tawaf dekat Bukit Bendera. Tak boleh. Cara tak betul. Kita nak sedekah, betul dah sedekah, tapi duit tu duit curi. Cara tak betul. Kita nak korban, kita sembelih babi. Tak boleh. Tuan-tuan kena ingat ni, niat tu daripada hati. Sebab tu hati ni macam mana? Sebab tu dia kata hati yang bersih macam mana. Bila hati yang bersih tuan-tuan, yang kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sejahtera bersih tu macam mana? Hati yang tak ada sifat
mazmumah, yang tu yang susah kita nak buang tu. Sifat mazmumah tu apa? Sifat rasa hebat, rasa akulah yang terbaik, tak ada orang lain dah, akulah. Nak tu aku. Allah yang ni. Bila ada macam ni, maka dia kata apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kita ingat Allah. Dia main, aku hebat. Hang hebat apa? Allah buat hang. Tu. Kita duduk sebelah dia. Tu. Allah, member ni, ui, busuknya. Ni hati duk main ni. Busuk. Semayang Tuhan terima, tak terima tau. Ni hati. Kita ingat Allah. Oi, semayang terima, tak terima tu bukan urusan hang. Ni Allah punya. Tidak main. Kita ingat tu yang kata ingat Allah tu. Kan, kita ada semayang. Allahu Akbar. Member sebelah. Tengok. Allah baju. Kan. Haram setrika pun tak. Dia main. Baju ku beli mahal. Tu. Mana tak beli? Mahal tak mahal pun. Yang penting ikhlas. Kalau Tuhan terima dia, dia masuk juga. Hang belum tentu. Tu. Yang kata ingat Allah. Tu kita nak buang macam tu lah. Sebab tu disebut ni. Apa yang dibisik dalam hati pun Allah tahu. Seperti mana? Ni dengan urat marah kita ni. Ni punya dekatnya Allah dengan kita. Tapi banyak orang dia tak rasa macam tu. Sebab tu nak buat macam ni macam mana? Kita kena ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingat Allah. Kena ingatlah bila dia mai tu, ya Allah, dia lebih baik daripada aku, mungkin dia ahli syurga. Kan? Pernah kita kadang-kadang ni kan, bukan manusia sama ya, ustaz ke, kan, tak ustaz ke sama aja. Kadang-kadang kita tengok orang selekeh, kita anggap dia tu teruk pada kita. Saya teringat tuan-tuan, satu sejarah berlaku. Habis ceramah, ada seorang pakcik, dia duduk atas kursi. Kaki tak ada, pakai baju selekeh lah. Jadi biasalah, kita pun ambil duit tu kan, bagi kat dia. Pakcik tu tak mau ambil. Saya tak ambil ya pakcik, buat belanja apa? Tak mau. Tak payah. Saya tak pasal apa? Tak payah Ustaz, ambil belanja. Lepas tu saya keluar, saya tanya, pasal apa saya bagi duit kat pakcik tu, dia tak mau ambil. Lepas tu orang tu tanya, Ustaz tahu dia tu siapa? Tak tahu. Dia tu datuk. Dia tu jutawan, kena kencing manis. Kaki kena potong, pakai selekeh, bini baru mati. Ustaz nak bagi RM50 tu tak mau ah. Tak main dah 50. Kalau 112 juta okey ah. Boleh simpan dalam bilik tuan. Menunjukkan dia nampak macam sedekah. Kita ni hati jahat ni. Nampak Allah sedekahnya, bagi ya kan. Rupanya dia tu kaya. Ni hati ni jahat tuan. Hati. Macam mana nak buat? Sebab tu ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingat Allah, ya Allah, mungkin dia lebih baik daripada aku, dia masuk syurga awal daripada aku. Ini kadang-kadang kita tengok Allah muka ni, muka buruknya. Bang, saya nak tanya, muka buruk tu dia buat ke? Kan? Ini muka dia tu teruk hidung, berlubang tu dia punya. Dia buat ke? Saya nak tanya, dia buat ke? Kalau dia buat, dia nak apa yang dia nak. Saya nak hidung saya mancung, saya nak buat. Bukan saya buat bang, ni Allah buat. Ni, semua ni Allah buat. Betul tak? Allah buat ni kepala kita. Aku nak kepala aku umur sampai mati tak botak. Umur 26 botak. Kita kata, dia botak. Ni hati jahat tuan. Bila hati jahat, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Botak tak botak pun, mungkin botak dia masuk syurga. Aku tak botak tak masuk syurga. Abang. Sebab tu tuan-tuan, dia kata ni, macam mana kita nak buat macam ni? Demi Allah dia kata. Ni tentang lalai ni. Demi Allah, sesungguh kebanyakan manusia telah lalai dan mabuk. Mereka tidak siuman kecuali pada saat kematian. Kita ni mabuk sama, tak siuman pasal apa? Sebab kita rasa dunia tu milik kita, bang. Sebab tu kita kena ingat dah, dunia ni dia mazra'ah ya, tempat kita tanam untuk akhirat. Kan? Tengok Lim Gotong, kaya tuan-tuan. Billionaire, apa yang dia bawa? Dia duduk di atas, nuan. Tu dia punya kubur dia di atas. Tapi apa dia tak bawa kekayaan dia? Kita jangan kata, tak, dunia saya tak mau, bang. Carilah dunia ni tuan-tuan untuk akhirat. Sebab tu orang yang hebat, dia gunakan dunia ni untuk akhirat dia. Orang kaya tuan-tuan, dia guna untuk akhirat. Tak ada duit banyak, tak ada masalah. Kan? Duit banyak, tak ada masalah. Kan? Isteri sampai 4, tak ada masalah. Kan? Anak ramai, tak ada masalah. Tapi apa? Isteri dia 4 ingat Allah. Lagi seronok. Ini kita, bini satu pun tak ingat Allah. Bini satu kita bangun subuh. Siapa bangun dulu? Makcik bangun dulu ke pakcik bangun dulu? Makcik. Tak dengar pun. Siapa bangun dulu? Makcik dulu, nampak? Itu isteri solehah. Isteri solehah ni tuan-tuan, bila dia cakap, dia bangun. Bang, bangun bang. Subuh dah masuk bang, bangun bang. Kalau abang duk selimut lagi, selimut abang tu macam kulit babi.
Kita bangun tak? Bangun tak? Ni kita bangun dulu. Isteri tidur ni. Yang, bangun yang. Yang selimut lah. Selimut ni macam kulit babi. Dia tarik. Babi pun babi lah. Dia tak nak macam tu. Sebab tu tuan-tuan. Ni ada isteri. Isteri ingat Allah. Itu nama dia dunia untuk akhirat. Ada kereta. Bawa main. Kereta. Saya tengok di luar tadi tu. Hebat-hebat kereta semua. Kereta Mercedes semua parking di luar. Yang masuk dalam Myvi lah. Sebab hak Myvi tu rasa takut calak. Hak Mercedes tak takut calak. Tuan-tuan tak percaya pergi Masjid Ulu Kelang. Saya pernah baca khutbah. Parking di luar ni Myvi tak ada. Paling lekeh pun Camry. Yang lain semua BMW, Harrier, Cayenne, apa tu? Porsche. Sudah sebut tak erti tu. Cayenne. Porsche pun. Saya habaq lah masa tu kan, tengah dia nak baca khutbah tu, pengurusi dia orang utara. Assalamualaikum ni kita masjid kita ni punya besar, aircon tak ada lagi. Tuan-tuan tolong kita kutip derma, kita nak buh aircon baru. Rupanya pengurusi tu orang utara. Bagus tuan-tuan, kalau tuan-tuan percaya pergi Selangor. Pengurusi sama ada orang utara, orang Kelantan, Terengganu. Orang Johor lambat sikit lah. Kan? Dia cakap macam tu kan, saya dengar, loh, parking di luar tu kereta besar-besar, aircon nak buh, duit tak ada. Saya naik baca khutbah. Tuan-tuan, dunia ni kita kena cari. Dunia milik kita, tapi bila kita guna untuk akhirat, kita akan dapat akhirat. Apalah tuan-tuan, saya masuk di luar sana, Mercedes mata belalang, ni BMW Harrier, nak buh aircon pun duit tak ada. Apa? Udah dalam khutbah tu. Kan? Dalam khutbah. Tuan-tuan tahu kutipan derma hari Jumaat tu dapat berapa? 62,000. Pengurusi masjid, mai, ustaz minggu depan mai lain 62,000. Selalu dapat 6,000 lah. Ada seorang hamba Allah tulis cek 50,000. Allahu akbar tuan-tuan. Bang, kalau macam ni itu namanya dunia untuk akhirat. Allahu akbar. Tapi kita tak nampak benda tu tuan-tuan. Kita doa ingat Allah beli kereta ni dunia. Bang, benda tu dunia, tapi untuk guna akhirat tak ada masalah. Mercedes main parking, tapi main rumah Allah. Alhamdulillah. Cari bang.